Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bersama saya Ustaz Aizul Imran Misalamun dalam Pendidikan Islam tahun 4. InsyaAllah kita hari ini akan bincangkan dalam bidang ibadah, dan tajuk yang kita bincangkan hari ini adalah Mari Bersuci. Objektif pembelajaran kita hari ini, yang pertama menerangkan pengertian najis, yang kedua menjelaskan bahagian dan jenis najis, yang ketiga menerangkan cara menyucikan najis mukhafafah, mutawassithah dan mughallazah, dan yang terakhir menghuraikan faedah dan kepentingan bersuci dalam kehidupan seharian. Pengertian najis. Apa itu najis? Najis ialah semua benda yang kotor yang menghalang daripada sah solat, seperti darah dan tahi. Mari kita lihat jenis-jenis najis. Jenis najis ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis yang paling ringan iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun dan ke bawah, dan tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis selain najis mughallazah dan mukhafafah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Dan yang ketiga adalah najis yang paling berat, iaitu najis mughallazah, iaitu anjing, babi dan keturunannya, serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya air kencing, air liur dan darah babi dan anjing. Seterusnya kita lihat cara-cara membersihkan najis. Najis yang pertama untuk dibersihkan ialah najis mukhafafah. Hanya satu langkah, iaitu renjaskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah. Macam mana cara membersihkannya? Iaitu dengan 2 langkah. Pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Langkah yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Mari kita lihat cara membersihkan najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita hendaklah hilangkan najis yang kena pada badan, pakaian ataupun tempat. Yang kedua, kita perlu basuh dengan air tanah sekali. Yang ketiga, kita basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Mari contohi dan amalkan. Ada 2 kategori di sini, iaitu menjaga kesucian dan menjaga kebersihan. Di mana kita perlu menjaga kesucian dan kebersihan? Di rumah, di sekolah dan di tempat awam. Okey, kita lihat pada menjaga kesucian macam mana? Yang pertama, kita perlulah berwuduk. Yang kedua, mandi wajib. Ataupun yang ketiga, tayamum. Dan yang keempat, bersuci dengan sempurna. Bagi kategori menjaga kebersihan pula, kita perlu memakai kasut bila keluar rumah. Dan kedua, membersihkan kawasan sekolah. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih. Dan keempat, membuang sampah di tempatnya dan jangan buang di tempat merata-rata. Seterusnya, faedah dan kepentingan bersuci. Apabila kita bersuci, apa faedah dia? Yang pertama, dia akan sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit. Yang kedua, kita akan berasa selesa dan segar untuk ke mana-mana. Yang ketiga, ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah SWT dan mendapat pahala. Yang keempat, imej umat Islam akan dipandang mulia oleh penganut agama yang lain. Sebagai rumusan, amalan menjaga kesucian dan kebersihan dalam semua aspek kehidupan dapat memberikan kesan yang positif terhadap diri, agama dan masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.